Maka Belanjawan Pakatan Rakyat 2015 menggariskan 4 kepincangan pentadbiran ekonomi BN yang perlu diselesaikan segera. Pertama, tata kelola yang lemah dan tidak ada iltizam politik untuk membudayakan tata kelola baik, good governance. Kedudukan Malaysia dalam Corruption Perception Index masih jauh di belakang dan pendakwaan terhadap ahli politik bersabit rasuah hanyalah purata 1 orang setahun di antara 210 hingga sekarang. Kita percaya bahawa sekiranya ketirisan pada kadar 10% dari perbelanjaan kerajaan dihapuskan, ia akan berjaya menurunkan defisit sebanyak 1%. Pergantungan kepada hasil minyak dan gas melalaikan kerajaan persekutuan untuk bermewah dengan khazanah yang tidak kekal. Sejak tahun 2008, industri minyak dan gas menyumbang di antara 30 hingga 45% hasil tahunan kerajaan persekutuan. Dan tahun 2015, Pakatan Rakyat akan berkempen agar Petronas menyertai piawaian ketelusan Extractive Industry Transparency Initiative dan membentangkan Private Members Bill untuk memastikan Petronas melaporkan perihalnya kepada Parlimen selepas ini. Ketiga, rundingan TPPA yang tidak telus, tidak cekap dan tidak kemas. Peruntukan TPPA boleh mendatangkan kesan besar kepada ekonomi. Sehingga sekarang, Barisan Nasional masih berdolak dalih dan gagal memberi keyakinan bahawa rundingan TPPA dijalankan dengan cekap dan kemas. Dan keempat, sistem cukai yang mendera golongan miskin dan melepaskan golongan kaya. Kami mengumumkan bahawa kita komited melaksanakan cukai-cukai yang mensasarkan golongan kaya, iaitu cukai keuntungan modal, capital gains tax, dan cukai pewarisan harta, inheritance tax. Maka kami mengambil serius keperluan mendesak mengurangkan beban kerajaan, beban rakyat. Oleh itu, 4 keutamaan yang boleh dilaksanakan segera, termasuk pertama, menaikkan gaji rakyat. Kita komited untuk mencapai sasaran nisbah gaji kepada ekonomi pada kadar 50% menjelang 2020 berbanding 33% dalam 2013. Kadar kenaikan tahunan nisbah gaji kepada ekonomi perlulah mencecah 15.9% setiap tahun. Untuk berlaku adil kepada semua pihak, Pakatan Rakyat akan memberi kuasa dan mandat kepada Majlis Rundingan Gaji Kebangsaan atau National Wage Consultative Council untuk menjadi badan pemutus membina konsensus kadar kenaikan gaji kebangsaan tahunan menggunakan konsep tripartite, iaitu majikan, pekerja dan kerajaan. Menghentikan kenaikan harga barang dan keperluan asas dengan mempertahankan subsidi kepada semua. Kita membantah sekeras-kerasnya keputusan menaikkan harga minyak sebanyak 20 sen dalam keadaan harga minyak mentah dunia jatuh. Kita menganggarkan jika harga minyak tidak dinaikkan, kerajaan persekutuan sudah pun berjimat sebanyak 800 juta ringgit bagi tempoh Oktober hingga Disember 2014. Keputusan menaikkan harga minyak sebanyak 20 sen bermakna kerajaan persekutuan diunjurkan mendapat lebihan sumber kewangan sebanyak 1.4 bilion ringgit bagi tempoh Oktober hingga Disember 2014 atau 5.2 bilion ringgit bagi tahun 2015. Kemana dan bagaimana wang ini akan dibelanjakan? Ketiga, meluaskan skim dan skop perumahan rakyat bukan saja kepada membina lebih banyak rumah mampu milik, tetapi menyediakan pakej pembiayaan yang tidak mendiskriminasi golongan muda dan berpendapatan rendah. Kita akan menggunakan kaedah yang telah dilaksanakan di Pulau Pinang melalui Shared Ownership Scheme untuk membolehkan golongan berpendapatan rendah untuk turut memiliki rumah dan berkongsi pembiayaan dengan memiliki rumah secara bersama. Memberi tumpuan kepada pembangunan menyeluruh ekonomi desa yang mensejahterakan rakyat di kawasan desa dengan melaksanakan program revolusi desa yang antara lainnya bertujuan memajukan sektor pertanian bernilai tinggi sebagai asas ekonomi, memperbaiki mutu infrastruktur pendidikan, membina perumahan murah untuk rakyat
dan membawa sektor pendidikan dan pentadbiran lebih dekat secara geografi kepada desa melalui konsep desentralisasi.